Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kerana masih bersama-sama saya lagi di dalam program YouTube channel Sembang-Sembang bersama Abang Mi. Hari ini saya nak review satu lampu baru Skywood WVL 7000. Okey, kita tengok lampu ni kan, apa dia punya kelebihan dia. Dan jangan lupa tonton video saya ni sampai habis. Mana-mana rakan yang baru saja mengikuti channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Aktifkan sela anda. Alright. Okey, hari ni kita nak tengok sikit what is the features of this torchlight. Okey, torchlight ni yang best dia, dia punya lampu yang dia pakai ni is a lampu COB. Okey, kita tengok daripada tengok lampu ni. This is a COB light. Okey. This is lampu yang kita guna menyelam di dalam air, kan? Dan this is lampu yang kita gunakan untuk shooting di darat. Okey, lampu ni. Okey, yang surprise-nya, cuba tengok dia punya saiz. Lampu COB ni saiz dia adalah sama. Tengok ni. This is lampu aperture Amaran 60X. Tengok lampu dia ni kan, dengan dia punya saiz COB ni. Saiz dia sama. In fact, yang Skywood WVL 7000 ni dia punya COB dia lagi besar. Okey, kita tengok daripada pandangan sisi. Ni. Pandangan sisi. Okey. So tengok apa beza dia, kan? Okey, lampu ni tengok kan? Dia punya kecerahan dia ni, maksud dia boleh sama ni, kan? Saya boleh naikkan dia punya apa nama ni, dia punya tengok, saya boleh naikkan dia punya power dia. Kan? Okey. Of course lah kita tak boleh buat comparison sebab lampu Amaran 60X ni dia gunakan power daripada elektrik, kan. Of course dia boleh power dia lebih besar. Yang ni tak adalah sebesar tu, kan. Tapi lampu dia terang lah juga ni, kan. Dia ada 3 power dia. Okey. Okey, kita akan tengok apa dia punya features between these two. Alright. Okey, lampu ni lampu Skywood WVL 7000 ni dia ada 3 kekuatan cahaya. Kalau kita gunakan 100%, dia bersamaan dengan 7000 lumens. Kalau 50% sama dengan 4000 lumens. Kalau 25% lebih kurang dalam 2400 lumens. Alright. Selain daripada tu, lampu ni dia boleh masuk sehingga 60 meter kedalaman. 60 meter. Limit kita dive untuk rekreasi ni adalah 40. Jadi lampu ni memang best lah, kita boleh masuk sampai ke dalam. Ada feature-feature yang saya nak berkongsikan kejap lagi. Kita tengok apa dia punya kelebihan lampu ni. Okey, lampu ni dia punya color temperature dia adalah 6000 lumens. So dia punya cahaya dia ada sedikit biru. Jadi kalau kita nak dapatkan supaya cahaya tu dia sama macam 5500 Kelvin ataupun nak sama dengan daylight, kita boleh cari jalan, kan, untuk nak bubuh C2O gel supaya dia sedikit warm, kan, untuk mengelakkan dia jadi terlalu biru. Selain daripada lampu putih ni tadi, okey, selain daripada lampu putih ni tadi, lampu ni juga dia boleh mengeluarkan cahaya merah dan dia boleh mengeluarkan cahaya biru. Dan kalau kita tekan lagi, kan, dia balik semula ke warna merah. Untuk nak padam dia kena tekan butang lama sikit, nanti dia akan terpadam. Lampu merah ni is lampu yang menghampiri kepada infrared, iaitu 620 nanometer dia punya bandwidth dia.
manakala lampu biru is about 455 nanometer. Okey, berat lampu ni pun best juga. Dia berat di dalam 700 gram lebih kurang. Dan yang best ni dia punya charging dia ni. Charging ni you boleh charge daripada luar. You boleh gunakan charger, you just cucuk daripada luar. Ataupun you boleh juga charge lampu ni kan, dengan you boleh buka macam lampu-lampu yang lain, you boleh buka, you boleh keluarkan sel bateri dia. Alright, you boleh keluarkan, this is sel bateri dia. Sel bateri dia ni special sikit. Dia menggunakan bateri 18650 sebanyak 4 biji. Dan yang I nak notify dekat sini, dia ada charging port dia dekat sini. So you boleh gunakan USB Type C untuk nak charge bateri ni. So bateri ni dahsyat juga. Dia ada 12,000 mAh. So bateri ni sebenarnya dia ada pakai 4 biji, dia susun 4 biji. Jadi di dalam ni yang special ni dia ada circuit board. Ni cara nak pasang dia balik kan. Cara pasang balik. Simple je kan. Dia ada holder untuk you nak letak dekat you punya clamp. Dekat sini ada notify dekat sini, dia kata baik-baik kawasan ni panas. Alright, button dia ada 2. Button yang belah kiri ni adalah untuk lampu, yang sebelah kanan ni untuk mengeluarkan lampu merah dan lampu biru. This is model number dia lah. Satu ketika dulu lampu ni dia punya lumens dia kecil. Dia punya lumens dia lebih kurang dalam 200 lumen, 450 lumens. Yang kalau 800 lumens tu dah mahal dah. Kalau 1200 lumen pun lagi mahal. Jadi lampu kalau setakat 800 ke 1000 lumens tu dia tak cukup kuat. Tak cukup kuat untuk nak buat penggambaran. Kalau misal kata kalau sikit-sikit nak lead sikit-sikit tu okey lah kot, tapi masih tak cukup lagi. Lampu yang dulu ni dia tak boleh flat kan. Semua lampu yang lama ni dia banyak lampu spot. Dia menumpu dekat tengah dia tu kan, dekat tengah dia tu cerah, yang dekat lain-lain tu dia tak berapa cerah. Jadi kalau kita ambil lampu spot ni untuk nak buat penggambaran, dia tak sesuai. Jadi to overcome this problem, manufacturer terpaksa membuat special punya lens di depan lampu ni kan, supaya dia boleh bagi taburan, dia boleh fokus light tu, dia boleh bagi taburan yang lebih sekata dan tak ada spot. Sampai macam tu sekali. Lighting di darat ni dia tak sama dengan lighting underwater. Lighting underwater ni bila you menyelam, lebih dalam you masuk, cahaya tu tak sampai. Cahaya tu makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang. Lagi dalam you pergi, lagi banyak dikurang. Dan dalam underwater fotografi, bila you menyelam lebih dalam, bandwidth yang panjang ni dia akan hilang beransur-ansur bila dia pergi lebih dalam. Sebab tu bila kita pergi menyelam, bila kita masuk saja kedalaman pada 3 meter, warna yang mula hilang adalah warna merah. Lagi dalam kita masuk, kita mula hilang warna oranye. Dalam lagi kita masuk kan, dalam lebih kurang dalam 18 meter tu kita hilang warna kuning. Kan, masuk lagi dalam kan, kita hilang lagi warna hijau. Masuk pada kedalaman dalam 30 meter, kita tinggal warna biru. Lagi dalam tinggal warna indigo. Jadi sebab tu kalau kita as a diver, kita menyelam kedalaman lebih kurang dalam 8 meter ke 9 meter, kalau luka kita punya jari, kita nampak darah kita berwarna hitam keluar daripada tangan kita. Sehingga kita suluh dengan lampu, dan only kita akan dapat balik warna tu. Kita dapat balik warna darah, warna merah. Same thing goes to bila kita menyelam, kita ambil gambar kan, dengan menggunakan lampu, warna-warna ikan ni akan timbul. Sebab tu penting kalau kita ambil gambar underwater, kita perlu ada lampu.
Jadi lampu floodlight ni kalau kita pasang, kita bubuh dekat atas permukaan on the surface tu, dekat atas permukaan air kan, kalau kita nak pakai lampu tu untuk nak menyelam dalam, memang dia tak boleh, sebab lampu tu tak akan sampai. Jadi kalau kita nak bagi cahaya tu sampai dekat bawah, kita kena pakai lampu yang power dia kuat. Lampu dia, mungkin lampu yang kita pakai tu lampu 2K. Lampu 2K ni besar kan, dan bila nak tarik dia punya kabel dia tu, kita kena tarik power daripada genset. Dan genset ni besar, gila besar. Itu tak masuk kabel lagi. So kan, kalau kita dekat tengah laut, macam mana kita nak tarik genset, nak tarik kabel dalam air? Silap-silap air bulan short, rosak barang tu dengan kita-kita sekali pun jalan. Satu lagi, kalau orang dulu ni, kalau lampu dia kurang, apa lagi option yang dia ada? Dia tak ada option lain lagi dah. Dia terpaksa menaikkan ISO. Jadi bila dia naikkan ISO, noise pun sama naik. Jadi apa yang saya nak highlight dekat sini adalah lampu Skywood WVL 7000 ni sesuai untuk digunakan untuk sinematografi underwater. Okey, satu lagi, saya nak tunjukkan bahawa lampu ni kan cukup terang dan cukup untuk nak menampung keperluan kamera underwater kan. Okey, saya dah cuba lampu ni. Saya menggunakan saya menggunakan light meter kan, bersama saya, dan saya gunakan juga distance meter untuk nak mengukur jarak kan. Jadi apa yang saya buat, saya ukur jarak lebih kurang dalam 1 meter kan. Jadi apa yang saya buat, saya setkan dekat saya punya saya punya meter saya ni, saya setkan kepada 24 frame per second kan. Jadi bila saya setkan kepada sebab most of film pakai 24 frame per second, jadi saya letakkan jarak lebih kurang dalam 1 meter. Saya suruh lampu tu, okey, seperti contoh saya buat ni saya suruh lampu ni, okey. Kemudian pada jarak 1 meter saya dapatkan dia punya reading. Okey. Bila saya ambil reading dia dekat sini, saya dapat dia punya reading dia. Saya dapat dia punya reading dia adalah 4. Kan? Jadi kan, saya dapat bukan sekadar 4, sebenarnya 4.07 tu. 4.07. Maksud dia menghampiri kepada 5.6. Maksud dia cahaya dia tu cerah. Cukup untuk saya nak pakai dengan menggunakan ISO 100. Bayangkan kalau tak cukup, saya ada option lagi. Saya boleh naikkan ISO sampai 200 ataupun saya boleh naikkan sampai 400 kan. So saya boleh naikkan lagi sampai 800 kalau saya perlu, kalau ada keperluan. Okey. Most of the lenses ni kan, untuk sinematografi, untuk nak mendapatkan kesan focusing tu, kita nak pakai aperture f2 ataupun lebih rendah. Kalau saya menggunakan ISO 100 dan masih menggunakan 24 frame per second, pada jarak 2.5 meter, saya boleh dapat lagi aperture f2. Jadi kan, kenapa lampu ni tak boleh digunakan untuk sinematografi kan? Jadi untuk mana-mana rakan yang berminat untuk mengambil gambar sinematografi di dalam air, saya sarankan untuk dapatkan unit ni. Okey, itu adalah reading yang saya ambil dengan menggunakan 24 frame per second. Macam mana pula kalau still photo? Okey, kalau still photo dengan menggunakan meter yang sama kan, menggunakan ISO 100
dengan kuasa 100% pada jarak 1 meter, saya setkan aperture f2, shutter speed saya adalah 1/250. Tinggi tu. Dan kalau saya gunakan 50% dengan menggunakan aperture f2, shutter speed saya adalah 1/125. Dan kalau saya dropkan lagi ke 25% power dia, pada jarak 1 meter juga, saya buka f2, reading saya punya shutter adalah 1/60 second. Jadi saya boleh simpulkan bahawa lampu WVL7000 ni sesuai untuk production house yang ingin mengambil gambar sinematografi di dalam air. This is about evolusi. Dan dia mobile, mudah nak dibawa ke sana ke sini sebab dia hanya pakai bateri kecil. Bateri ni boleh tahan sampai ke 4 jam. Bateri ni kita boleh beli bateri ni banyak. Bila kita nak pakai, kita just tukar saja. Okey. Dan yang paling best, lampu ni boleh bawa turun air. Rating dia sampai ke 60 meter. Dan lampu dia boleh flood. Dan sama macam lampu you pakai lampu COB yang lain. Saya mengharapkan satu hari nanti ataupun manufacturer lampu ni, Skywood, membuat aksesori lain yang boleh diguna pakai di dalam air. Contohnya dia bubuh bandar ke, dia boleh bubuh diffuser ke, color gel, dia boleh bubuh ND filter, ataupun dia boleh bubuh projection light, ataupun dia boleh bubuh cutter ataupun cookies, kan? Dan modify modify lampu ni supaya lampu ni ada dia punya tripod di dalam air. Dan suatu ketika dulu ni, orang yang shoot gambar underwater cinematography ni, mereka kena pakai filter merah. Tapi sekarang ni kebanyakan teknologi sensor yang baru tidak memerlukan mereka untuk menggunakan filter warna merah, sebab dia punya sensor dia dah cukup bagus, so dia boleh repair keadaan tu semasa buat color grading. Lagipun bila kita menggunakan filter merah, lagi banyak filter yang kita pakai, lagi banyak stok yang kita akan hilang. Dan bila kita gunakan lampu ni, kita tidak lagi bergantung daripada cahaya yang datang daripada surface. Ada beberapa keadaan bila kita nak shoot, kan, kita perlukan cahaya. Contohnya bila kita shoot bawah swim through, ataupun sometimes kita nak shoot dekat cave ataupun dekat mana-mana rack, kan, kita perlukan cahaya. Sebab rack ni kadang-kadang dia punya kedalaman dia tinggi, 30 meter, 40 meter. Kalau kita hanya berdasarkan kita punya floodlight daripada surface, kan, tobat lampu tu tak sampai kat bawah. Okey, kalau dulu menggunakan lampu floodlight ni, kita ada sedikit masalah bila kita nak shoot tempat dalam. Kan, jadi kita terpaksa shoot tempat yang shallow-shallow je, tempat yang cetek-cetek je. Jadi bila kita ada lampu ni, kita dah tak ada halangan lagi, kita boleh menyelam lebih dalam, kita boleh menyelam dalam dan kita masih lagi boleh shoot, kan, kerana lampu ni boleh support. Jadi kesimpulan untuk untuk video review kali ini, jadi mana-mana underwater production house, kan, dah boleh mengambil option untuk menggunakan lampu ni untuk digunakan semasa membuat penggambaran di dalam air. Jadi bukan sekadar rakan-rakan daripada production house saja yang boleh menggunakan lampu ini. Jadi mana-mana rakan yang berminat untuk mengambil gambar video ataupun you minat mengambil gambar video menggunakan GoPro ataupun apa-apa kamera, saya sarankan dapatkan lampu ni. Lampu ni lebih murah berbanding dengan lampu-lampu lain yang sama kuasa sepertinya. Okey,
itu saja video review saya pada malam ni. Untuk mana-mana rakan yang baru saja menonton video saya ataupun baru saja mengikuti video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Aktifkan selanda.